Ini bab peperangan Uhud. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufrida yauma Uhud, telah terasing pada hari Uhud, yakni peperangan Uhud, bersama 7 orang Ansar dan 2 orang Quraisy. Apabila mereka telah, yakni orang-orang kafir Quraisy, telah menghampiri baginda, qala, Nabi SAW bersabda, siapakah yang akan menolak mereka daripada kita, yakni menghalau mereka daripada kita, dan dia akan mendapat syurga, atau dia akan menjadi temanku dalam syurga nanti. Maka tampillah ke hadapan seorang lelaki Ansar, dia memerangi orang-orang kafir sehingga terbunuh. Kemudian mereka menghampiri lagi Nabi SAW. Baginda bersabda, siapa yang akan menolak mereka daripada kita, dan dia akan mendapat syurga. Ataupun Nabi SAW bersabda, dia akan menjadi sahabat yang akan bersamaku di dalam syurga. Maka tampil seorang lelaki Ansar ke depan, dia berperang sehingga terbunuh. Begitulah seterusnya, sehingga terbunuh ke-7 orang mereka. Pada ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada 2 orang sahabatnya, jadi daripada kalangan Quraisy, ma ansafna ashabana, ma ansafna ashabana, kita tidak berlaku adil terhadap sahabat-sahabat kita itu. Ataupun satu lagi bacaan, ma ansafana ashabuna. Tadi ma ansafna ashabana, satu lagi ma ansafana ashabuna. Mana sahabat-sahabat kita dari kalangan muhajirin telah tidak berlaku adil terhadap kita. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, ketika beliau ditanya tentang luka yang Rasulullah SAW dapat pada hari Uhud, Sahal bin Sa'ad berkata, muka Rasulullah SAW telah luka, dan gigi rabaiyahnya, gigi apa kita panggil, gigi susu ke apa, hak depan ni, ni antara gigi depan ni, gigi kapok ni kita kata, dengan gigi taring ni, gigi ni, ni itu rabaiyah. Rabaiyah ni alif nisa alif bawah, gitulah. Hak depan tu, hak tu saniyah dia panggil. Hak ni rabaiyah ni, hak ni ada. Kusirat rabaiyatuhu, kusirat rabaiyatuhu. Ada orang terjemah kusirat ni makna patah, ada orang terjemah kusirat dengan makna tercabut. Itu tidak tepat. Yang tepatnya kusirat maknanya terserpih sikit, serpih sikit, kusirat itu makna. Ataupun makna retak, pecah. Itu makna kusirat di situ. Wa hushimat al-baydah, dan pecah apa ni? Baydah, topi besi. Topi besi di atas kepalanya. Fatimah binti Rasulullah SAW, anak perempuan Rasulullah SAW, membasuh darah, dan Ali bin Abi Talib pula mencurahkan air kepadanya dengan mijan, yakni dengan apa ni? Mijan tu perisai, perisai. Falamma ra'at Fatimah, apabila Fatimah nampak air tidak menambahkan kecuali air semakin menambahkan keluarnya darah, itu maksudnya la yazidud dam illa kathratan, tidak menambahkan darah kecuali lebih banyak, yakni membuatkan darah semakin banyak. Dia pun mengambil secebis hasir, tikar, fa ahraqathu,
dan dibakarnya tikar itu sehingga menjadi abu. Kemudian dia pun melekatkannya pada luka Nabi SAW. Barulah ketika itu berhenti darah. Dengan syaratnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad lagi, beliau ditanya tentang luka Rasulullah SAW, maka beliau menceritakan, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku tahu benar tentang siapa yang membasuh luka Rasulullah SAW dan siapa yang mencurahkan air, dan dengan apakah luka Nabi SAW itu dirawat. Kemudian dia menyebutkan, yakni perawi ini menyebutkan sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz sebelum ini, cuma dalam riwayat ini perawinya menambahkan wajuriha wajhuhu, dan muka Nabi SAW mendapat luka, wa qala makana hushimat kusirat. Dan perawi dalam riwayat ini di tempat hushimat itu dia menyebutkan perkataan kusirat, sama-sama makna pecah lah, makna pecah. Apa dia pecah tadi? Topi besi itu. Jadi di sini dia tidak guna perkataan hushimat dalam riwayat ini, tapi digunakan perkataan kusirat, yang mana kedua-duanya sama makna dia. Sanad satu lagi itu pun daripada Sahal bin Sa'ad juga, tapi daripada dalam hadis Ibni Abi Hilal, usiba wajhuhu, begitu disebutkan, bukan juriha wajhuhu, tapi usiba wajhuhu, yakni muka Nabi SAW terkena. Hak mula-mula, riwayat mula-mula tu juriha wajhu, yang kedua tu juriha juga. Hak ni dia tidak sebut gitu, tapi dia sebut usiba wajhu. Usiba tu makna terkena, muka Rasulullah SAW kena. Dalam hadis Ibnu Mutarrib, juriha wajhu, seperti tadi juga, mendapat luka. Kemudian Imam Muslim mari dengan sanad yang lain pula daripada Anas, bahawa Rasulullah SAW kusirat raba'iyatuhu, telah retak ataupun terserpih sedikit raba'iyahnya, yakni gigi susunya, yauma Uhud, pada hari Uhud, wa syujja fi ra'sihi, dan luka kepalanya. Syujja ni makna pecah, pecah bahagian kepala, muka tu dia panggil syaj. Faja'ala yaslutu dam, dia pun mula membuang darah itu, membuang darah itu. Sambil dia berkata, bagaimana akan berjaya, bagaimana akan mendapat kelepasan golongan yang telah membuatkan kepala Nabi mereka luka ataupun pecah, wa kasaru raba'iyatahu, dan mereka telah mematahkan ataupun memecahkan gigi hadapannya, wa huwa yad'uhum ila Allah, kerana ataupun dalam keadaan dia menyeru mereka kepada Allah, tidak ada sebab lain, kerana itulah, kerana Nabi itu dakwah mereka kepada Allah. Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai'un, dalam perkara ini engkau tidak ada hak langsung. Kau tak ada hak langsung untuk nak kata apa-apa. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau tidak berhak apa-apa dalam perkara ini, sama ada nak memaafkan mereka ataupun nak menghukum mereka, sama ada Allah nak menerima taubat mereka ataupun Allah nak menyeksa mereka. Maksudnya itu terpulang kepada Allah. Engkau tak boleh buat apa dalam perkara ini. Riwayat daripada Syaqiq, daripada Abdullah, beliau berkata, semacam saya nampak lagi Rasulullah SAW menceritakan tentang salah seorang Nabi yang dipukul oleh kaumnya.
Sambil Nabi itu menyapu darah daripada wajahnya, dia berkata, Rabbighfir liqaumi, Tuhanku, ampunilah kaumku, kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dengan sanad satu lagi Imam Muslim buat mari. Dalam itu dia tidak kata seperti tadi, tapi dia kata fahuwa yanzihud dam an jabinihi. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu darah ataupun membasuh darah daripada dahinya. Dia kata seperti tadilah. Yang ni beza Imam Muslim nak cerita, berbeza di antara riwayat kemudian dengan hak dulu dari segi lafaznya, walaupun dari segi makna dia samalah. Ini bab murka Allah yang amat sangat kepada orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutnya beberapa hadis, kata muridnya yakni Hammam bin Munabbih, yakni Abu Hurairah sebutkan beberapa hadis. Di antaranya dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah murka sangat kepada kaum yang melakukan begini kepada Rasulullah, kepada Rasulullah, sambil pada hari itu dia mengisyaratkan kepada giginya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah murka sangat kepada seseorang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah azza wa jalla. Bab ma laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam min adzal musyrikin wal munafiqin. Ini bab gangguan yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang musyrikin dan munafiqin. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersembahyang dekat Baitullah, Abu Jahal dengan beberapa orang kawannya sedang duduk di situ. Pada hari sebelum itu ada seekor unta telah disembelih. Abu Jahal pun berkata, siapa di antara kamu yang akan pergi mengambil unta yang telah disembelih di kalangan Bani Fulan, yang ni kemarin itu, dan dia ambil hak tu dan dia letak di atas belakang Muhammad pada ketika dia sedang sujud. Maka yang paling celaka ataupun yang paling malang di antara mereka itu pun bangkit pergi, bangun pergi, dan dia pun mengambillah sak tadi. Fa akhadhahu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, dia pun meletakkan sak unta tadi di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas belakang dia lah. Qala, perawi berkata, yakni Abdullah bin Mas'ud, fastadhaku, mereka pun membuatkan orang ketawa lah. Wa ja'ala ba'dhum yaminu ala ba'din, dan sebahagian mereka condong kepada sebahagian yang lain. Mana buat suka telajak, suka telajak. Wa ana qa'imun anzuru, aku pula berdiri melihat saja. Kalaulah aku ada kekuatan, tentu aku pergi buang sak itu daripada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang sujud dan baginda tidak mengangkat kepalanya, sehingga ada seseorang pergi menceritakan kepada Fatimah. Fatimah pun datang pada ketika itu, dia masih lagi muda lagi. Fatarahathu anhu, dia pun membuangnya daripada belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun pergi ke hadapan mereka dengan menyumpah mereka, sambil menyumpah mereka. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sembahyangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya, kemudian mendoakan keburukan untuk mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa, dia akan berdoa 3 kali.
Apabila dia minta 3 kali, dia ulailah 3 kali. Kemudian Nabi SAW pun kata begini, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, engkau hukumlah puak-puak Quraisy ini 3 kali. Apabila mereka mendengar suaranya, hilanglah ketawa daripada mereka. Mereka tidak lagi ketawa kerana mereka takut kepada doanya. Kemudian Nabi SAW kata lagi, Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah, hukumlah Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, dan dia sebutlah. Nabi SAW menyebut orang yang ketujuh, tapi saya tak ingat, kata perawi. Perawi yang di bawah itulah, perawi yang di bawah bukan Abdullah tu. Demi Tuhan yang telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran, sesungguhnya aku telah melihat orang yang Nabi SAW sebutkan nama itu sar'a, terguling, tergolek, kita kata sar'a, ataupun bergelimpangan pada hari Badar. Thumma suhibu, kemudian mereka diseret ataupun ditarik ke dalam telaga, iaitu satu telaga yang terdapat di Badar. Abu Ishaq berkata Walid bin Uqbah, di dalam hadis ini yang tersebut tadi, Walid bin Uqbah itu silap. Itu silap, dia kata. Yang sebetulnya Walid bin Utbah, bukan Uqbah. Dengan sanadnya, Imam Muslim beriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata ketika Rasulullah SAW sedang sujud, di sekeliling baginda ada beberapa orang Quraisy. Tiba-tiba mari Uqbah bin Abi Mu'aid membawa sala jazur, yakni sak unta. Dia pun melemparkannya ke atas belakang Rasulullah SAW. Baginda tidak mengangkat kepalanya. Lepas tu datang Fatimah, dia pun mengambil sak tadi, yakni membuang dari atas belakang Nabi SAW. Dia pun mendoa keburukan terhadap orang yang melakukan begitu kepada Nabi SAW. Selepas selesai sembahyang tu, Nabi SAW berdoa, Allahumma alaikal mala'a, ya Allah, engkau hukumlah al-mala'a min Quraisy, orang-orang Quraisy ini, yaitu Abu Jahal, dan dia sebutlah nama-nama Umayyah bin Khalaf ataupun Ubay bin Khalaf. Syu'bah yang syak dalam menyebutkan nama ini, Umayyah ke ataupun Ubay, itu Syu'bah yang syaknya. Perawi berkata, yakni Abdullah, aku sesungguhnya nampak mereka terbunuh pada hari Badar, dan mereka dibuang dalam satu telaga. Ghaira anna Umayyah, tetapi Umayyah ataupun Ubay, anggota dia telah putus-putus. Kerana itu dia tidak dicampakkan ataupun dibuang ke dalam telaga tadi. Dengan sanadnya lagi seperti tadi juga, cuma dia ada tambahan di sini dalam isnad ini, iaitu Nabi SAW suka kalau apa-apa 3 kali. Dan dia kata Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Seperti tadilah juga, maknanya ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini, ataupun kuserahkan kepadamu orang-orang Quraisy ini. Nabi SAW menyebutkan di antara mereka Walid bin Utbah dan Umayyah bin Khalaf. Perawi dalam isnad ini dia tidak syak. Abu Ishaq berkata, saya telah terlupa orang yang ketujuh itu siapa. Jadi perawi dalam isnad ini Sufyan, yang meriwayatkan daripada Abu Ishaq itu dia tidak syak. Dia sebut dengan betul. Adapun riwayat sebelum pada ni, iaitu Syu'bah, dia telah tersilap atau dia syak lah, syak. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Rasulullah SAW menghadap Baitullah. Nabi SAW, dia pun berdoa terhadap tu 6 orang Quraisy. Termasuklah di antara mereka itu Abu Jahal dan seterusnya, dia sebut nama tu. Aku bersumpah dengan nama Allah,
sesungguhnya aku telah melihat mereka itu bergelimpangan di Badar dalam keadaan matahari telah pun mengubah tubuh mereka itu, dan musim pada ketika itu yang musim panas, ataupun hari itu adalah hari panas. Bila hari panas nak berubah tu bangatlah, maksudnya begitu. Lepas pada tu dia mari pula riwayat ini beberapa isnadnya, dua isnadnya, lafaz dia tu kata dia lebih kurang. Riwayat daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, dia menceritakan kepada anak saudaranya iaitu Urwah bin Az-Zubair. Dia kata, Aisyah kata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami satu hari yang lebih dahsyat daripada hari Uhud? Nabi SAW menjawab, sebenarnya aku telah mengalami gangguan daripada kaummu yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Tidak adalah yang paling dahsyat yang aku alami, iaitulah yang aku alami pada hari Aqabah, ketika aku kemukakan diriku kepada Ibni Abdi Yalil bin Abdi Kulal, tetapi dia tidak menerima suruhanku, tidak menerima apa yang aku mahu. Aku pun pergilah meninggalkannya dalam keadaan sedih. Pergi tak tahu jalan tu dalam keadaan pergi gitu dah. Baru aku sedar setelah aku sampai di Qarni Tha'alib, mana dalam keadaan tak ingat, sedih, dalam keadaan tak nampak apa satu lah, tak nampak apa satu, ataupun tak ingat dah kepada keadaan sekeliling tu, baru khabar tu sesada. Aku pun mengangkat kepalaku, tiba-tiba aku nampak awan telah pun meneduh aku, menudung aku, ataupun menaungi aku. Aku pun tengok rupa-rupanya ada Jibril di dalamnya. Dia pun memanggil aku dengan katanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar kata-kata kaummu kepadamu dan apa jawapan mereka terhadapmu. Allah telah mengutuskan kepadamu malaikat gunung, bukit ni, malaikat yang menjaga bukit bukau, untuk engkau perintah dia apa yang engkau mahu terhadap mereka. Qala, Nabi SAW bersabda, maka malaikat yang menjaga bukit bukau itu pun menyeru aku dan memberi salam kepadaku. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata kaummu terhadapmu, dan aku ini malaikat yang menjaga bukit bukau. Tuhanmu telah mengutuskan aku kepadamu untuk engkau perintahkan kepadaku apa kehendakmu. Kalau engkau hendak aku himpitkan dua bukit ini kepada mereka, maka maksudnya aku akan buatlah, aku akan menurut perintahmu itu. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, bal arju, mana tidak, bahkan aku mengharapkan agar Allah akan mengeluarkan daripada sulbi-sulbi mereka orang-orang yang akan menyembah Allah semata-mata, dia tidak menyekutukan apa-apa dengannya. Nabi SAW mengharapkan kalau puak-puak itu tidak Islam pun anak-anak cucu dia akan Islam. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Jundub bin Sufyan, beliau berkata, pernah jari Nabi SAW telah terluka dalam salah satu peperangan. Maka Nabi SAW berkata begini dalam bentuk rajaz, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Hal anti illa isba'un damiti, engkau cuma satu jari yang terluka, engkau mengalami luka tidak kerana lain melainkan di jalan Allah juga. Kalau luka pun luka kerana Allah. Mana sikit ni sikit je. Itu pun kalau berlaku pun kerana Allah.
dengan sanadnya. Imam Muslim meriwayatkan seperti tadi juga, dengan isnad tadi juga, dia kata fi gharin, dalam satu gua, dalam satu gua. Itu macam-macam pendapat ulama lah. Ada yang mengatakan ghazian itu, fi gharin itu berlaku tashif. Sebenarnya ghazian mana dalam keadaan Nabi SAW perang, dia luka jari dia. Begitu. Ataupun ghar itu dengan makna yang lain, iaitu Nabi SAW berada dalam satu pasukan tentera pergi perang lah. Ghar di situ bukan makna gua, tetapi dengan makna satu pasukan perang. Kalau lagu tu tak payah kata tashif gapo lah. Fanukibat isba'uhu, lalu mendapat luka jarinya, satu jarinya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jundub, beliau berkata, pernah Jibril lambat ataupun lewat datang kepada Rasulullah SAW. Orang-orang musyrikun pun kata Muhammad telah pun ditinggalkan. Kerananya Allah menurunkan firman-Nya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, menunjukkan Allah tidak meninggalkannya dan tidak marah kepadanya. Jadi ayat apa tidak turun tu kerana hikmat Allah Subhanahu wa taala. Demi waktu duha dan demi waktu malam apabila ia menjelma, ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan Tuhanmu tidak marah kepadamu. Yakni sebagaimana yang didakwa dikatakan oleh orang-orang musyrikun itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jundub, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalami sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangun 2 malam atau 3 malam. Maka datanglah seorang perempuan, dia pun berkata, hai Muhammad, sebenarnya aku berharap syaitanmu tidak datang kepada, telah meninggalkanmu, kata dia. Syaitanmu tak mari, dia kata. Aku tak ada menampak dia mari dekat kepadamu semenjak 2 malam yang lalu ataupun 3 malam. Qala, perawi berkata, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tadilah, wadduha tadi. Kemudian nak salah gitu seperti itu juga. Ini panjang ni cerita ni. Bab ni panjang ni. Riwayat daripada siapa lagi? Usamah bin Zaid. Dia menceritakan bahawa Nabi SAW naik himar yang ada ikaf di atasnya. Ikaf mana pelana lah, yang mana di bawahnya ada satu kain lah, kain fadak, daripada fadak, mana kain yang bagus lah. Dan dia memboncengkan Usamah. Jadi dia gendong Usamah di belakang untuk pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah di kalangan Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Ini berlaku sebelum berlakunya peperangan Badar. Sehinggalah apabila Nabi SAW lalu dekat satu majlis yang bercampur baur, ada pada majlis itu orang-orang Islam dan orang-orang musyrikin, penyembah berhala, dan orang-orang Yahudi ada duduk situ. Di kalangan mereka itu ada Abdullah bin Ubay. Dalam majlis itu ada Abdullah bin Rawahah juga, ada juga. Bila debu yang dibawa oleh binatang tadi menutupi majlis itu, mengenai majlis itu, Abdullah bin Ubay pun tutup hidungnya dengan kain dia. Kemudian dia berkata, jangan kamu bangkitkan debu sehingga kena kami begini. Nabi SAW lepas tu memberi salam kepada mereka, kemudian berdiri dan turun daripada waqafa, berhenti dan turun daripada daripada himar dia tadi. Nabi SAW pun menyeru mereka, dakwah mereka kepada Allah dan baca Quran kepada mereka. Abdullah bin Ubay pun kata, ayyuhal mar, saudara, kata dia. Saudara lah kalau kita kata bahasa kita. Ayyuhal mar'u, hai orang. Kalau orang tu tak sedap orang tu, asal makna dia orang lah.
Mana kalau kita kat saudara, kita kata la ahsana min hadha, tidak ada hak lebih comel daripada hak ni, kata dia. Kalau apa yang engkau kata ni betul-betul benar, memang benar, tak ada hak lebih comel daripada hak ni. Tapi janganlah engkau ganggu kami dalam majlis-majlis kami. Baliklah ke tempatmu. Kalau sesiapa di antara kami ni datang kepadamu, kau ceritalah kepada dia. Abdullah bin Rawahah pun kata, "Tak, mari, tak apa. Dalam majlis-majlis kita ni tak apa. Kita suka." Qala, perawi berkata, perawi di sini siapa? Yani Usama. Maka orang-orang Islam dan orang musyrikin dan Yahudi pun saling kata mengatalah. Orang tu kata begini, orang ni kata begini, sehingga hampir-hampir mereka itu menerkam satu sama lain. Nabi SAW pula terus menenangkan keadaan. Kemudian Nabi SAW pun naik kenderaan dia sehingga pergi ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Dia pun kata, "Hai Sa'ad, kamu tak dengar ke apa kata Abu Hubab tadi?" Maksud Nabinya Abdullah bin Ubay itu kunyah dianya Abu Hubab. Dia kata gini-gini. Sa'ad kata, "Maafkanlah dia, hai Rasulullah. Engkau lupakanlah dia, isfah, ampunkanlah dia. Fa wallahi, demi Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu apa yang telah diberinya. Sebenarnya penduduk di sini telah pun bersetuju untuk memahkotakannya, untuk pakaikan serban sebagai ketua kepadanya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menolak itu, menghilangkan itu dengan kebenaran yang telah diberikan kepadamu, dia naik marahlah. Jadi timbullah rasa dengki dia tu, dengan sebab engkau tu lah. Inilah yang mendorong dia melakukan apa yang telah engkau lihat tadi. Kerana itu Nabi SAW pun memaafkan dia. Riwayat dari satu lagi dengan isnad satu lagi, dia ada tambahan begini. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kata begitu sebelum dia Islam. Sebelum dia Islam, yakni dia menyatakan Islam. Sebelum dia menyatakan Islam, lepas pada tu dia munafik juga. Riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata, orang kata kepada Nabi SAW, "Alangkah baiknya kalau tuan pergi kepada Abdullah bin Ubay." Nabi SAW pun pergilah kepada dia dengan naik himar. Orang-orang Islam pun pergi juga. Sekali dengan Nabi SAW. Tanah di situnya tanah berdebu, tanah tidak ada tumbuh-tumbuhan. Sabiqah, ardun sabiqah tu mana tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang berdebu lah. Bila Nabi SAW sampai kepadanya, dia kata, "Ilaika anni, pergi jauh, tak sama lagi kat aku." Dia kata, "Fa wallahi, demi Allah," kata dia, "engkau betul-betul telah bau himar engkau tu betul-betul telah menyakiti, telah mengganggu aku." Qala, perawi berkata, maka ada seorang lelaki Ansar berkata, "Demi Allah, himar Rasulullah itu lebih wangi lagi daripada bau kau." Qala, perawi berkata, salah satu seorang lelaki daripada kalangan puak-puak Abdullah itu pun marahlah, naik angin lah. Perawi kata, masing-masing puak tu masing-masing naik angin. Begitu. Qala fakana bainahum, maka berlakulah memukul di antara mereka dengan pelepah tamar, dengan tangan dan dengan selipar dan kasut, body bahan. Qala fabalaghana, perawi berkata, kita mendapat tahu bahawa annaha nazalat fihim, bahawa ayat ini turun, ada kaitan berkenaan dengan mereka lah. Iaitu ayat mana? Jika dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka kamu damaikan mereka berdua. Kamu damaikan kedua-dua golongan itu. Gitulah. Jadi panjang ni bab ni. Masa kita pun nak habis. Jadi cerita perang Uhud. Tak apalah, kita ambil reka-reka ni. Ambil reka-reka. Tak perang Uhud tu banyak dah dalam riwayat lain, dalam kitab lain pun banyak. Sini ni hak ringkas. Yang pertamanya yang nak disebut di sini, cara Imam Muslim. Dah kita baca sanad kan. Tak sebut langsung, kadang-kadang tu molek juga kita sebut. Macam di sini. Hak mula-mula malam ni, Haddab bin Khalid Al-Azdi. Imam Nawawi bahalah,
Ada hak kata Qaisi, ada hak kata Azdi, tu tak apalah. Ada lah sana. Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain pun ambil riwayat dia, tak apalah tu. Lepas tu dia kata Hammad bin Salamah, dia ambil daripada Ali bin Zaid dan Thabit Al-Bunani. Bapa Imam Muslim ni, dia mari dua orang situ. Hammad bin Salamah ambil daripada Zaid bin Ali bin Zaid dan Thabit Al-Bunani, dua orang. Kita selalu jumpakan dia mari seorang lah. Seorang. Ni dua ni bapa. Sebabnya perawi ni perawi dhaif. Ali bin Zaid bin Jud'an, nama dia. Dia ni Bukhari tak ambil riwayat dia. Imam Muslim ambil, semua ulama tahu ambil, tetapi maqrunun bi ghairihi. Ataupun maqrunan bi ghairihi. Imam Muslim ambil, tapi dia tidak ambil dia saja. Mesti ada orang lain sekali dengan dia. Hak kuat. Kalau hak dia saja tak ada, Imam Muslim tak ambil. Kalau Imam Muslim ambil pun daripada dia dengan disertai oleh orang lain sekali dengan dia. Macam sini Thabit Al-Bunani. Sebab apa dia tahu dah, hak ni perawi dipertikaikan dhaif. Dan ulama-ulama mengatakan dia ni Syiah paruk ni, Syiah berat ni. Syiah berat. Ali bin Zaid bin Jud'an. Dan ini dalam kitab-kitab Sunan Sittah ni ada dalam Muslim sahaja hadis ni. Dalam hak lain tak ada. Imam Bukhari ambil juga daripada Haddad, daripada Hammad bin Salamah pun ambil, tapi cerita dia tak ada. Thabit Al-Bunani pun perawi Bukhari juga, tapi tak ambil. Tak ambil. Lepas tu hak lain-lain pun tak ada juga. Hak lain-lain pun tak ada. Hadis ni daripada Ali bin Zaid ada. Cerita lain lah, cerita lain. Hak hadis ni tak ada. Dalam Muslim ni saja ada. Ceritanya Nabi SAW jadi suku dengan pihak orang-orang Islam, orang ramai-ramai ni jadi terpisah Nabi. Pasal apa? Orang Islam ni sudah digempur oleh orang-orang kafir tu dengan teruk sekali, jadi berselera. Sehingga tinggal Nabi SAW ni terasing dalam 7 orang Ansar dan 2 orang Quraisy saja. Bila mereka mari sampai dekat dan mengancam Nabi SAW, Nabi SAW pun kata gitu. Kata lagu tu, siapa dapat menolak mereka, dia akan mendapat syurga, atau dia akan menjadi temanku di dalam syurga nanti. Maka tampil seorang lelaki Ansar. Begitulah seterusnya sampai 7 orang mati belakang. Rasulullah SAW pun kata kepada 2 orang sahabat dia, ma ansafna ashabana. Itu dia. Ma ansafna ashabana, ansafa yunsifu insafan, makna berlaku adil. Di sini kita tengok ni dalam kitab Imam Nawawi ni, satunya dengan mati fa, ansafna, ashabana jadi maf'ul dia. Jumhur ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin begitulah dhabitnya. Maknanya orang-orang Quraisy tidak berlaku adil terhadap orang-orang Ansar. Mana kita ni Quraisy lah, tidak berlaku adil terhadap sahabat-sahabat kita yang ni puak-puak Ansar ini. Pasal apa? Pasal 2 orang ni hak Quraisy ni tidak keluar pergi perang. Seorang habuk tak mati, kedua-dua tu selamat. Bahkan hak Ansar tu keluar seorang demi seorang, matinya. Qadhi Iyad dan lain-lain berkata, ada setengah-setengah perawinya meriwayatkan begini, ma ansafana, seperti kita kata tadi. Yang ni fa tu bagi datah. Ma ansafana ashabuna. Ashabu tu jadi fa'il, bukan jadi maf'ul. Yang ni sahabat-sahabat kita, jadi dari kalangan Quraisy ini tidak berlaku adil terhadap kita. Apa sebab? Dengan sebab mereka telah lari berselerok. Lari berselerok ni. Itu sebab tidak berlaku adil. Di sini kalau kita perhatikan, itulah benarnya. Kalau Bukhari tak ada orang adil. Kitab-kitab lain tak ada. Ada pun hak ni, ada pun seninya. Dalam Muslim ni, Imam Muslim tu kira-kira dia mari dah cerita
Ali bin Zaid tu dia tak marisa kata. Ada sekali dengan Thabit Al-Bunani. Kira-kiranya kemah adalah sikit. Tapi kalau kita perhati kepada isi hadis ini, terutamanya berdasarkan riwayat kebanyakan tadi, ma ansafna ashabana, tak molek sangat itu, tak sesuai itu. Kita tidak berlaku adil. Kita tu siapa? Quraisy. Apakah Nabi SAW maksudkan orang lain? Orang lain, buat muhajirin yang lain tidak termasuk dia? Dia tu Quraisy juga kan? Dia tu muhajirin juga, termasuk dalam muhajirin juga. Jadi dia tidak berlaku adil. Kalau orang lain boleh kira, Nabi SAW tidak berlaku adil. Situ masalah. Sebab itu dia hadis-hadis ni tinggi mana pun, kitab mana pun, dia kena perhati. Kena tengok molek. Terutamanya hak tak ada lain. Sini saja ada. Lepas tu perawi dia tu ada pula masalah. Ada pula masalahnya. Begitu juga Haddad bin Khalid Al-Azdi ni. Dalam keadaan ramai orang kata dia ni molek gitu gini. Dia ni orang thiqah, orang baik. Tapi Nasa'i kata dhaif. Bermakna Nasa'i nampak ada benda tu. Ada benda juga tu. Apa yang dia kata dhaif? Sebab Nasa'i ni dia halus juga perhatian dia. Kadang-kadang dia nampak illah hadis. Illah hadis. Illah hadis, penyakit hadis tu duduk mana? Macam sini kita kata situlah. Dia tak ada sebut di sini. Tapi kita nampak duduk situ. Kalau kita kata kita tidak berlaku adil, kita tu maksudnya Nabi sekali lah. Mana Nabi tidak berlaku adil? Boleh kau gitu? Nabi tidak berlaku adil? Siapa lebih adil daripada Nabi? Kalau maksud Nabi SAW kita tidak berlaku adil sebab mu dua orang ni ada sekali dengan aku ni, mu tak pergi, tak kena juga. Siapa dia hak dua orang? Skalanya kalau hak dua orang ni hak rapat dengan dia, pula tubik situ. Hak dua orang tu siapa? Nak tubik kau, tubik penyakit dia tak? Kalau kita tahu cerita si Arab, bercimna lah bakar dengan Umar ni. Tu dia. Dia bui dah, kena dah situ kita. Kena. Dia bui dah tu. Kita tak nampak. Baik, mana mu tak kena dua orang. Aku dah berani sangat, hebat sangat. Pergi. Tak juga. Sampai mati 7 orang. Lagu mana lagu tu? Kita tidak adil. Kita tidak berlaku adil kepada sahabat-sahabat kita. Itu kalau sampai menjejaskan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut kaedah usul dirayah hadis. Tak seraya sanad dia setinggi mana, setara mana, dalam kitab mana pun. Kalau menjejaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai Nabi tu jadi tidak adil, adil ni sifat utama Nabi tu. Sahabat-sahabat ni jadi tidak adil, buat-buat muhajirin jadi tidak adil di sini. Sedangkan sahabat-sahabat ni ditadilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bercanggah tu dengan Quran, bercanggah dengan hadis yang lain, bercanggah dengan akidah kita. Itu usul. Bila bercanggah dengan itu tak boleh. Tak boleh lagi. Baik, kalau kita kata ma ansafana ashabuna, kalau kita kata gitu, hak lagi. Sahabat-sahabat kita buat Quraisy ni tidak berlaku adil terhadap kita. Tidak berlaku adil lagu mana? Adil tu maksud lagu mana? Kalau maksudnya orang Ansar seorang pergi mati, orang Muhajir ni pula seorang pergi mati. Lepas tu orang Ansar pergi pula, orang Muhajir ni pula. Mana 7 orang? Kena 7 orang lah juga orang Muhajir ni. Ni dah 2. Macam mana nak adil? Nak adil lagu mana? Hak tu 7, hak ni 2. Kalau pergi pun tak adil juga. Sahabat-sahabat kita tidak berlaku adil. Nak kira apa hak lain tu tahu mana dah tu. Hak adanya 2 ni. Sahabat-sahabat kita tu hak mana? Tidak berlaku adil terhadap kita. Kecualilah kalau kita kata sahabat-sahabat kita dengan sebab dia berselerak tu bukan dengan kehendak dia juga. Mana kerana keadaan perang ada ketikanya sampai jadi gitu. Jadi terhundur ke belakang ataupun berselerak, ada keadaan perang ni jadi gitu. Itu bukan dengan sengaja. Apakah tidak dengan sengaja tu berlaku?
perlu dikira sebagai satu kesalahan sehingga kita kata dia tidak adil. Sahabat-sahabat kita yang telah berselera tu, yang telah kucalana tu, kita kata dia tidak berlaku adil. Nak berlaku adil apa? Berlaku adil dalam keadaan yang aman, dalam keadaan kita boleh kata dia sepatutnya boleh berlaku adil. Ni dia sudah berselera. Apa Nabi SAW kata dia tidak berlaku adil? Sahabat-sahabat kita tidak berlaku adil terhadap kita. Ini bukan suatu yang berlaku dengan pilihan manusia. Tidak berlaku dengan pilihan. Hak asal tu bukan dia pilih, berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang timbul masalah adil ke tidak adil? Situ masalah. Kecuali kalau kita kata ini dia kata secara umum. Secara umum saja pun tak boleh, pasal dua orang tu ada tu. Apa ya dua orang tu tak pergi? Hak tu. Serupa juga sahabat. Sebut dua orang sahabat tu, siapa dia? Sebut kat molek nama. Kadang-kadang dia dalam kitab-kitab ni dia biasanya main sama-sama gitu. Dua orang, dua syekh, dua sahabat. Dia main gitu. Senang, sebab senang kalau kita kata, dia kata tak terang, tidak ayat gitu dia kata. Kita tak kata kenapa. Kita ayat dua orang sahabat, kita tak kata siapa-siapa. Tapi kan maklum dah kalau dua orang sahabat orang rapat ni siapa dia. Begitu juga kalau dalam kitab-kitab Syiah dia kata syaikhain. Dalam kitab tapi kita pun ada juga kadang-kadang bila masuk pokok dia kata syaikhain. Syaikhain tu maklum dah. Dua orang tua tu kan maksudnya Abu Bakar dengan Umar lah. Tapi kalau kita kata dia mau kata Abu Bakar dan Umar, dak dia kata. Kita tak kata. Kita kata dua orang tua. Mana dia mau tahu? Abu Bakar dan Umar. Pula dia kata lagu tu. Dia pese gitu. Hijab dia gitu. Masalahnya Haddad bin Khalid itu Nasai tak terima. Nasai kata dhaif. Kalau tidak sabit ni Zaid, Ali bin Zaid ni tak apalah sebab ada sabit. Kita kata situ dapat ditampung. Haddad Bukhari tahu riwayat daripada dia, ambil juga riwayat daripada dia. Apa tak orang ingat ni? Kau cerita siapa dia buat? Kalau sabit tu orang molek sekalipun, katakanlah orang molek sekalipun, orang molek ni pun dia boleh jadi keliru, boleh jadi celaru, boleh jadi macam-macam, tersasul, boleh jadi. Dengan sebab itu ulama dia tidak tengok pada sanad saja nak menilai hadis, dia tengok isi dia. Dia tengok isi dia. Dengan sebab itu kita kata hadis ni termasuk dalam hadis lagi ni tak sedap berlakon. Tak sedap berlakon. Lepas pada tu cerita hak ni lagi. Pada hari Uhud tu Rasulullah SAW muka dia luka dan kusirat raba'iyatuh. Ada orang terjemah tadi kita sudah sebut dah, cabut gigi Nabi SAW. Kalau cabut jadi rongok. Jadi rongok lah, tak ada lagi gigi dia sepotong. Kita tak pernah tengok dalam riwayat mana-mana pun riwayat Nabi ni gigi dia sah tak ada. Kalau patah pun orang boleh riwayat kan gigi dia tu patah kan. Sekerak je tinggal. Dia ada tu orang sebut tu sebab boleh kenal tu, pengenalan juga tu. Kalau rongok pun dia sepatut sebut juga. Zaman dulu tak ada masalah gigi palsu gapo ni. Jadi sehingga keliru orang kemudian jadi keliru. Kalau cabut maknanya mesti rongok. Tak ada riwayat mana-mana pun sebut rongok. Yang sebutnya comel semua gigi dia. Hak kemudian, hak masuk Islam kemudian ni pun kayak gitu juga. Itu menunjukkan bahawa tidak cabut. Tidak cabut. Tidak patah. Kalau patah dia jadi lagu lain. Dia jadi kurang adalah kurang. Kalau patah tu. Dan mesti disebut. Mesti disebut. Ni pada banyak-banyak cerita tentang gigi Nabi tak ada sebut. Dengan sebab itu kita kata kalau serpis sikit pun sahabat ni apa yang jadi sebut ni. Sebab dia tak boleh kan. Sahabat Nabi kalau nak bunuh dia kata baik bunuh dia daripada Nabi tu kena duri pun, kata dia. Dia sayang sangat. Jadi kalau sikit pun berlaku maka dia sebut tu berat. Gitu maksud sini. Bukan makna patah, bukan makna cabut, tetapi kalau ada pun retak sikit ataupun serpis sikit, itu ya. Yang mana dengan lama-lama mungkin dia jadi hilang ataupun jadi tak nampak benda tu. Lindunglah sikit pun oleh kerana kepada sahabat dia berat, dia berasa besar benda tu, dengan sebab itu disebut. Dan pecah topi besi atas kepala dia. Fatimah duduk basuh gitu gini dia sebut, gitulah.
Maknanya paling dahsyat lah, paling teruk yang dialami oleh Nabi SAW dalam peperangan, banyak-banyak peperangan ni, peperangan Uhud tu lah. Ini semua kerana tak dengar kata buah dia lah. Dia rakyat molek dah, jangan tinggal tempat tu. Lah mana-mana pun jangan tinggal. Tinggal. Bila nampak orang tak ada, habislah, kena lah. Pak dia kena. Tapi dalam perang Uhud ni pun bukan makna kalah secara total orang Islam, tidak. Lepas pada tu, itu semula gempur semula orang kafir tu. Jadi pada hakikatnya tidaklah kata kalah sepenuhnya, tidak. Kemudiannya orang Islam dapat mengawal keadaan, begitu sebenarnya. Lepas tu cara dia nak hentikan darah tu lagu mana, seperti disebut situlah. Hak lain-lain tu tak ada apalah. Cuma dalam setengah-setengah riwayat tu dia sebut ni muka setengah-setengah tu disebut, kepala dia pun kena juga. Kepala dia pun pecah juga. Pecah tu benda tidak berat lah, tidaklah kata berat, tapi berdarah lah. Dah kalau topi besi tu pun pecah, kepala tu kena juga. Sambil Nabi SAW sapu darah tu, dia kata, lagu mana lah, kata dia, puak-puak golongan ini, kaum ni akan berjaya, akan mendapat kelepasan, sebab dia telah melukakan Nabi mereka dan gini-gini. Dan Nabi tu tak nak buat gapo, dia ajak dia kepada kebaikan, kepada Allah. Gitu. Kemudian Nabi SAW mengikut setengah-setengah ulamanya, dia kata berdasarkan setengah-setengah riwayat, dia kata Nabi SAW nak biar Tuhan ampun kepada mereka. Ada setengah-setengah riwayat tu kata Nabi SAW doa biar Allah SWT azab mereka. Allah SWT waktu ayat ni, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak ada hak dalam perkara ni. Sama ada nak minta biar Allah SWT terima taubat ataupun Allah SWT seksa, tak ada hak. Itu hak Allah SWT. Mu tak usah kata gapo lah. Sebab apa gini? Sebabnya kita tahu, kalaulah mana Allah SWT tidak nak gitu, tidak nak gitu, mana akan ramai lagi di kalangan puak-puak perang dengan Nabi ni kemudiannya masuk Islam. Hak Tuhan nak. Sebab tu Allah SWT tak kenal, maknanya tegur Nabi SAW. Mana tak boleh kata apa hak ni serah kepada Tuhan. Nak suruh Allah SWT ampunkan pun tak usah kata. Allah tahu siapa yang akan bertaubat, meninggalkan kekufuran dia, siapa yang tidak, yang terus dalam kekafiran dia. Allah SWT tahu. Engkau tidak ada hak dalam perkara ini. Kemudian dia sebut cerita seorang Nabi bila berlaku begini, maknanya serupa dengan dia juga ada lagi seorang Nabi dulu, tidak disebutkan dalam riwayat ini siapa Nabi itu, nama apa. Tapi ada juga ulama mengatakan Nabi itu Nabi Nuh. Tapi sebenarnya bukan Nabi Nuh saja, hak lebih hebat lagi, dahsyat lagi daripada Nabi Nuh pun ada kaum dia buatnya. Cuma Nabi sebut gitulah, ada seorang Nabi yang ni serupa dengan dia juga. Nabi itu pun dia tidak suruh Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kaum dia. Dia doa, ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi aku pun kalau berdoa begitu, ada dah contoh dulu. Nabi dulu buat gitu. Itulah Nabi SAW, walaupun dia luka, walaupun dia teruk sampai begitu pun, dia tidak minta supaya Allah SWT hancurkan, seperti dalam riwayat satu lagi tu hal lain pula. Kemudian Allah murka sangat kepada orang yang melakukan begitu kepada rasulnya. Pada hari Uhud tu dia sambil dia isyarat kepada gigi dia, mana kena tu. Allah murka sangat, marah sangat. Dan Allah marah sangat kepada orang yang Nabi bunuh, murka sangat. Sebab itu Nabi dia tidak bunuh orang. Kalau dia nak boleh sangat. Sebab kalau dia bunuh, mana tak ada harapan dalam orang tu. Begitu. Ini dalam riwayat ini. Kemudian hak Nabi SAW alami daripada puak-puak musyrikin. Puak-puak musyrikin
dan munafikin. Gangguan mereka itu sangat dahsyat lah, sangat dahsyat. Kalau ni masa kita tak lagi dah, kita berhenti sekat tu lah dulu. Tak ayah tak ada. Panjang tak ni. Kita berhenti sekat tu lah. Wallahu a'lam.